Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertamanya kita melafazkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini kita masih lagi diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, majlis perkongsian ilmu. Bukan mengajar. Kalau mengajar ni tak layak nak mengajar, tapi nak berkongsi ilmu tu insya-Allah. Jadi kita sama-sama belajar. Saya mengambil ilmu daripada tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan berkongsi ilmu dengan saya. InsyaAllah kita sama-sama. Jadi alhamdulillah, syukur dan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini juga kita diberi lagi, orang kata sehari lagi, hari demi hari, hari demi hari. Hari ini diberi lagi masa untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan kenapa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan menjadi hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana benda lain, bukan kerana apa, kerana untuk kita menjadi hamba, sebagai hamba kepada Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, kalau kita tengok bangun pagi tadi kita boleh solat subuh, alhamdulillah tu sihat. Kerana solat subuh ni sangat-sangat penting, dan solat 5 waktu ni adalah perkara yang sangat penting yang menjadi tiang kepada agama Islam. Salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Barang siapa yang tidak solat maka dia meruntuhkan agama. Siapa yang meruntuhkan tiang agama maka dia meruntuhkan agama. Kita boleh solat, kita boleh mandi, kita boleh bangun pakai baju dan sebagainya, datang kerja, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sihat, isteri sihat, suami sihat. Kita datang kerja dalam keadaan hati yang tenang, tinggalkan anak di rumah pengasuh dalam keadaan hati yang tenang, tinggalkan suami, tinggalkan isteri dengan hati yang tenang, dapat datang kerja. Kerana dalam dunia, dalam kehidupan dunia yang sementara ini, bermacam-macam cubaan dan ujian yang Allah datangkan kepada kita dari sudut fizikal dan mental, kesihatan tubuh badan kita dan juga kesihatan mental kita. Okay. Jadi insya-Allah, seperti mana yang minggu lepas kita telah berkongsi sedikit pengetahuan berkaitan dengan darah haid. Jadi berkaitan, bila kita sebut dengan darah haid ni, tidak semestinya orang perempuan sahaja yang perlu dan wajib tahu tentang darah haid. Orang lelaki pun wajib tahu juga tentang darah haid. Kena tahu. Sebab sekiranya apa-apa yang tidak diketahui oleh isteri dan tidak diberitahu oleh suami tidak mengajar isteri tentang haid, tentang wiladah, tentang nifas, isteri pun meneruskan kehidupan dalam keadaan jahil macam tu. Esok-esok di akhirat, di pada mahsyar, dia suami tadi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masa itulah isteri nak tuntut apa-apa pun. Kerana ada 4 golongan wanita yang akan menarik seorang lelaki masuk ke dalam neraka. Yang pertama ialah isteri. Walaupun suami dia seorang yang soleh, suami dia seorang yang kuat beribadahnya, seorang ahli masjidnya, tetapi dia tidak memberi didikan agama kepada isteri, mengabaikan isteri, orang kata apa? Tidak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami yang mengikut hak-hak isteri, maka di pada mahsyar, di akhirat esok-esok, isteri dia akan tarik suami dia masuk ke dalam neraka bersama-sama. Yang kedua ialah ibu. Ibu salah satu wanita yang akan menarik golongan orang lelaki ini masuk ke dalam neraka. Jika sekiranya ibu itu tidak, anak lelaki ini tidak menegur, ibu dia tidak menutup aurat, ibu dia
mengumpat dan buat perkara-perkara maksiat dan sebagainya, melakukan dosa, tapi anak tak tegur, anak tidak tegur dan tidak memberi peringatan, maka anak akan diheret oleh ibu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, anak perempuan. Jadi anak perempuan pun begitu juga. Esok-esok anak perempuan masuk neraka, dia akan heret ayah dia sekali masuk neraka jika sekiranya ayah dia tidak menunaikan tanggungjawab sebagai ayah. Jadi sebab tu saya kata berkaitan dengan darah haid dan nifas ini adalah orang kata apa, subtopik di dalam ilmu fardu ain. Fardu ain yang wajib diketahui. Yang wajib diketahui oleh orang lelaki dan orang perempuan. Talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap lelaki muslim dan wanita-wanita muslim. Wajib hukumnya. Belajar ni hukum dia wajib. Apatah lagi ilmu fardu ain yang berkait dengan hukum dan kehidupan kita seharian. Jadi haid pun, wiladah pun, walaupun ianya adalah dalam fiqh wanita, dalam ilmu orang kata fiqh kewanitaan wanita, tapi orang lelaki kena tahu, kerana dia ada isteri, dia ada ibu, dia ada anak perempuan yang akan dia beritahu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan haid, nifas, wiladah dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita akan balik sikit tengok berkaitan dengan haid secara ringkas sahaja. Jadi tempoh haid tempoh haid ini ialah yang paling singkat, seperti mana yang saya maklumkan pada minggu lepas. Tempoh paling singkat ialah 24 jam. Tempoh paling singkat haid seorang wanita ialah 24 jam. Darah tu keluar pukul 8 pagi, pukul 9 pagi esok tak ada dah darah, bersih dah dicek, dah diperiksa, ataupun zuhur esok dah bersih. Maka cukup lagi 24 jam. Dah cukup 24 jam, maka dia dikira darah haid dan dia kena bersuci dengan mandi wajib. Dia kena mandi wajib. Kalau tak sampai 24 jam, maka dia bukan darah haid. Datang keluar darah pukul 8 pagi ni, dah petang karang asar dah bersih, cek asar bersih, cek maghrib tak ada dah, clear, maka dia bukan darah haid dan dia tidak kena mandi wajib. Tempoh paling singkat ialah 24 jam. Tempoh yang paling lama, maksimum dia 15 hari. Maksimum dalam mazhab Syafi'i 15 hari. Hari ke-14 ada lagi, hari ke-15 ada lagi, hari ke-16 ada lagi. Hari ke-16 tu bukan dikira darah haid. Itu adalah darah istihadah. Jadi maksimum haid ialah 15 hari sahaja. Tidak lebih daripada 15 hari, tidak kurang daripada 24 jam. Itu haid. Tempoh kebiasaan 6, 7, 8 lah. Jadi kita, orang perempuan, orang lelaki dia kena tahulah isteri dia ni berapa hari, 6 hari ke, 7 hari ke, 8 hari ke. Dia kena sama-sama mengingati antara satu sama yang lain. Itu berkenaan dengan tempoh. Darah haid ini ada beberapa jenis, ada beberapa warna. Kalau menurut dalam mazhab Syafi'i ada 5 warna darah haid. Yang pertama ialah hitam, darah tu nak gelap, kehitam-hitaman. Yang kedua, warna darah dia merah macam biasalah. Yang ketiga, coklat pun masih dikira darah haid. Yang keempat, perang, dia nak ke coklat, nak muda lagi. Itu pun masih dikira darah haid. Yang kelima ialah warna keruh, dia panggil. Warna keruh ni muda lagi daripada perang tadi. Maknanya bila kita masukkan kapas, kita nak cek darah kita ni dah bersih ke tak bersih, kita akan masukkan kapas, kan? Cek, masukkan kapas, keluarkan kapas. Kapas tu bersih, tak ada warna keruh, tak ada warna perang, tak ada warna hitam, tak ada apa-apa warna, bersih. Maka sudah dikira tidak ada darah. Jadi itu adalah jenis-jenis dan warna-warna darah haid. Jangan kata kita ingatkan, darah ni warna merah sahaja ataupun hitam sikit. Warna coklat bukan darah. Warna
keruh ni bukan darah, padahal ia adalah masih lagi dikira sebagai darah haid selagi mana dia masih dalam tempoh tidak kurang daripada 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari. Maka dia masih lagi dikira sebagai darah haid. Jadi kalau kita tak tahu macam sebelum ni macam mana, tak, kita istighfar dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau azab aku, jangan kau seksa aku, kau ampunkanlah dosa aku, kerana sebelum ni aku tidak tahu dan aku jahil. Minta ampun dengan Allah, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Jadi itu sedikit seperti mana yang telah kita kongsikan pada minggu lepas. Seterusnya ialah beberapa perkara yang diharamkan ketika haid. Yang pertama, solat. Tidak boleh solat, tidak boleh solat, haramkan solat. Haram solat bagi orang yang datang haid, haram membaca Al-Quran, haram berhenti di dalam masjid. Berhenti, lalu kita masuk masjid, hanya lalu sahaja boleh. Tapi berhenti dalam mazhab Syafi'i, berhenti sekejap, kita masuk, berhenti sekejap, tak boleh. Sebab dibimbangi darah yang keluar tadi, dia boleh menitik dan jatuh dalam masjid dan ruang solat. Dia dalam ruang solat lah yang tak boleh ni. Yang haram masuk ni dalam ruang solat. Adapun yang tepi-tepi tu dia panggil apa? Balai lintang ni, kan? Balai lintang macam surau Sakinah ni, surau kita ni, tepi tu kan, yang ada ruang, ada pagar tu, itu dikira balai lintang. Dia tidak orang kata apa, digazetkan sebagai ruang solat. Jadi macam mana kita nak tahu kalau kita di Malaysia kita, di negara kita ni, macam mana kita nak tahu di masjid ini yang mana ruang solat, yang mana bukan ruang solat? Jadi kita kena tahu, kena tanya imam ataupun AJK masjid yang mana yang digazetkan sebagai ruang solat. Jadi kita tak boleh masuk dan duduk berhenti nak dengar ceramah, nak dengar kuliah, tak boleh. Kalau hanya sekadar masuk nak ambil barang, dalam keadaan kita tertinggal barang di dalam masjid, di ruang solat tadi, kita keluar tadi ada darah haid, kemudian kita nak masuk ambil barang dan terus keluar, itu dibenarkan oleh syarak. Yang tak dibenarkan, yang diharamkan ialah masuk dan berhenti. Okay. Dan membaca Al-Quran ini, jumhur ulama, menurut jumhur ulama tidak dibolehkan membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang dalam keadaan haid. Lepas tu nak baca doa boleh. Kalau hanya sekadar doa daripada ayat Quran, tapi niat kita baca adalah untuk berdoa. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Itu ayat Quran. Ayat Quran tapi doa. Boleh. Kita niat untuk doa. Kalau niat nak baca Quran suka-suka, itu diharamkan. Tak boleh. Jadi itu beberapa perkara yang diharamkan ketika haid. Perkara lain yang diharamkan juga ketika haid, berpuasa. Berpuasa juga tidak boleh. Perempuan yang didatangi haid tidak harus berpuasa, sama ada puasa wajib atau puasa sunat. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang maksud orang perempuan yang kurang agamanya, baginda menjawab, Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan yang haid tidak boleh bersolat dan berpuasa? Jadi berdasarkan hadis ini, orang yang sedang haid juga tidak dibenarkan untuk berpuasa. Begitulah juga apa yang disepakati oleh para ulama, walau bagaimanapun mereka wajib mengqada puasa tersebut. Wajib mengqada puasa fardu yang ditinggalkan setelah dia suci. Solat tak wajib qada, tapi puasa fardu wajib qada. Puasa fardu wajib qada. Puasa sunat tak wajib lah. Puasa sunat tak payah qada lah. Puasa fardu wajib qada, tapi solat tak wajib qada. Kalau 15 hari tinggal solat, maka tak wajib dia qada 15 hari. Tak wajib dia qada 15 hari tadi. Okey. Persetubuhan, bercumbu-cumbuan dan menggauli isteri di antara pusat dengan lututnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhur
fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan. Jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah suci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan Allah kepada kamu. Sungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Surah Baqarah ayat 222. Jadi tidak boleh bersetubuh dengan isteri apabila isteri dalam keadaan haid. Haram hukumnya seorang suami bersetubuh dengan isteri dalam keadaan isteri sedang datang haid. Okey. Itu beberapa perkara yang berkaitan dengan haid. Okey. Jadi ada sejenis darah lagi yang keluar daripada orang perempuan ini yang dinamakan sebagai darah wiladah. Darah wiladah. Darah wiladah ni maksud dia, wiladah ni dalam bahasa Arab. Dan maksud dalam bahasa Melayu darah bersalin. Darah bersalin. Bersalin bermaksud melahirkan anak. Bukan bersalin-salin baju tu tak kira bersalin. Salin keluar, salin baju, salin kereta, tukar cadar, tu bukan salin. Bersalin ni maksudnya melahirkan anak. Tu bersalin. Perempuan yang bersalin ada kalanya tidak keluar darah. Ada perempuan yang bersalin ni kadang-kadang ada setengah perempuan dia keluar darah. Ada setengah perempuan dia tidak keluar darah. Dia keluar anak dan tidak keluar darah. Ada setengah perempuan dia keluar anak dan keluar darah. Ambil contoh yang tidak keluar darah ialah operate. Caesar lah. Dia panggil tak? Caesar tu dia tak keluar darah melalui bawah, anak keluar melalui atas perut. Dia belah, dia keluarkan anak. Okey. Oleh yang demikian hukumnya sama dengan janabah. Ini kerana anak tersebut terjadi daripada air mani lelaki dan perempuan. Hukumnya tetap sama walaupun berbeza anak yang dilahirkan atau cara melahirkan. Caesar ke tak Caesar ke, dia tetap dikira sama hukumnya dengan orang yang beranak normal. Dikira hukumnya sama dengan orang yang beranak normal. Hukumnya sama dengan janabah. Sama dengan janabah. Apabila kelahiran anak diikuti dengan keluarnya darah seperti kebiasaan perempuan yang melahirkan anak, darah tersebut dinamakan nifas yang mempunyai beberapa hukum tertentu. Wiladah ialah bersalin, dipanggil darah bersalin ataupun bersalin. Tidak mengeluarkan darah tapi bersalin. Kebanyakan wanita ni, macam saya kata tadi, kebanyakannya dia keluar darah bila bersalin ni. Dan ada setengah-setengah kes dia tidak keluar darah. Bayi keluar, darah tak keluar. Macam contoh tadilah. Jadi hukumnya wiladah ini, dia hukumnya janabah. Hukum dia janabah, maka dia kena mandi wajib. Dia kena mandi wajib. Okey. Itu berkaitan dengan wiladah. Faham tak? Jelas tak? Maknanya dia beranak, sama ada keluar darah tak keluar darah, dia melahirkan anak, maka dia dah dihukumkan sebagai janabah. Maka dia kena mandi wajib. Berbeza anak yang dilahirkan atau cara melahirkannya. Apabila kelahiran anak diikuti dengan keluarnya darah, apabila kelahiran anak, selepas keluar anak, keluar lagi darah. Okey. Tadi keluar anak dan darah. Contohlah, wiladah tadi, anak keluar, darah keluar. Keluar anak dah, keluar lagi darah. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Itu dinamakan sebagai darah nifas. Itu bukan wiladah. Wiladah ni tadi, yang bersalin tadi, tu wiladah. Yang selepas keluar anak, ia dipanggil darah nifas. Kelahiran anak diikuti dengan keluarnya darah seperti kebiasaan perempuan yang melahirkan. Darah tersebut dinamakan nifas yang mempunyai beberapa hukum tertentu. Darah nifas.
Keluarnya anak diikuti dengan darah, maka darah tersebut nifas. Macam mana hukum dia kita nak hukum dengan dua perkara tadi, janabah dengan wiladah dengan nifas tadi? Adakah selepas bersalin kena mandi wajib dulu? Wiladah tadi janabah. Okey, kita dah bersalin. Adakah selepas bersalin kita kena mandi wajib dulu? Ataupun kita kena tunggu sampai habis nifas dulu baru mandi wajib? Sekali mandi je ke atau kena dua kali mandi? Kena cukup sekali mandi saja. Kalau dia bersalin, wiladah, lepas bersalin keluar darah nifas, maka dia kena tunggu sehingga habis nifas baru dia boleh mandi wajib. Kalau dia bersalin dan tidak ada darah nifas, tak ada darah nifas, maka dia kena mandi wajib sekali je. Kerana menurut jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i, cukup sekali mandi wajib dan menggabungkan mandi wiladah tadi dengan mandi nifas. Cukup sekali sudah dia panggil merangkumi untuk dua-dua sekali tu dah boleh. Tak perlulah nak mandi dua kali, mandi dah wiladah sekali, lepas tu tunggu nifas habis mandi pula. Cukup sekali. Tak payah mandi lepas wiladah. Kalau keluar lagi darah, berterusan darah tu keluar, tunggulah sehingga habis. Itu kerana itu adalah darah nifas. Apakah yang dimaksudkan dengan nifas? Nifas dari segi bahasa bererti melahirkan anak. Manakala menurut syarak, darah nifas ialah yang keluar selepas kelahiran anak. Ia dinamakan nifas kerana keluar selepas kelahiran satu jiwa. Sebab itulah perempuan disebut juga orang yang melahirkan anak dengan nufasa. Darah yang keluar semasa kelahiran anak tidak dianggap nifas, tetapi darah kotor kerana ia mendahului kelahiran. Justru solat adalah wajib atasnya sekalipun dirinya berdarah, dan wajib mengqada sekiranya tidak dapat mengerjakan ketika itu. Darah yang keluar semasa kelahiran anak tidak dianggap nifas. Dalam kitab ni kata darah yang keluar semasa melahirkan anak, dia bukan darah nifas lagi. Anak keluar tu sekali dengan darah rasa depan saya ni biasa beranak dah ni. Saya tak biasa beranak, tapi biasa tengok isteri melahir bersalin. Anak pertama tak tengok, anak kedua diwajibkan tengok, anak ketiga kena tengok juga, anak keempat tengok, anak kelima tengok, anak pertama dia tak tengok. Jadi panjang cerita anak pertama tu. Tidur punya pasal tak tengok isteri bersalin. Okey. Bila kita tengok isteri orang perempuan bersalin, dia keluar anak ni sekali dengan darah. Okey, darah yang keluar ataupun dia keluar darah dulu. Ada orang dia panggil bleeding, ketuban darah. Istilah orang tua tu panggil ketuban darah. Dia keluar darah dulu. Darah yang keluar sebelum dia bersalin itu bukan darah nifas. Darah yang keluar sebelum bersalin dia dipanggil darah fasad, darah kotor, yang mana dia wajib solat. Kalau dia tak solat, walaupun dalam keadaan berdarah, dia kena solat juga dengan menggunakan kaedah-kaedah yang telah yang sama untuk kita solat ketika keluar darah istihadah. Iaitu yang pertama, basuh darah tadi, tempat keluar darah, basuh tempat keluar darah, sumbat tempat keluar darah dengan kapas, pakai pad, ambil wuduk, solat. Tak boleh tangguh, kena segerakan solat. Sama je kaedah dia seperti darah istihadah. Dia darah kotor, dia bukan darah nifas. Solat adalah wajib atasnya sekalipun dirinya berdarah, dan wajib mengqada sekiranya tidak dapat mengerjakannya ketika itu. Kena faham betul-betul. Darah yang keluar sebelum bersalin itu adalah darah kotor, yang mana wajib dia solat, dan dia wajib qada kalau dia tidak dapat solat pada waktu tu. Okey, clear okey, jelas. Tempoh minimum nifas ialah sekelip mata. Dalam kitab ni kata tempoh minimum nifas ialah sekelip mata. Kadang-kadang ia berterusan hingga beberapa hari, dan biasanya hingga 40 hari.
manakala tempoh maksimumnya pula ialah 60 hari. Berdasarkan kajian, darah yang keluar melebihi tempoh tersebut adalah darah penyakit. Darah nifas minimum sekelip mata. Oh, macam mana nak kira tu? Sekelip mata. Tak? Sekelip mata. Tempoh dia sekejap pun nifas. Orang kata keluar dah baby, keluar darah, nifas dah. Tak payah tunggu 24 jam, tak payah tunggu sehari semalam, keluar baby, keluar darah, itu nifas. Hukum dia kena mandi wajib. Nah, tempoh maksimum dia 60 hari. Nah, selepas 60 hari bukan dikira nifas, ia darah kotor ataupun darah fasad. Dah. Jadi wajib solat. Dah, ada setengah kita di kalangan kita di luar sana, ada yang tak tahu. Dah, duk kira nifas tu sampai 100 hari nifas. Dah, mak mertua tanya, tak solat lagi ke nifas lagi mak? Oh, mak mertua pun tak tahu juga. Dah, sama-sama tak tahu. Oh, lama ke nifas awaknya? Dah, sampai 90 hari nifas ni. Oh, lama kali ni mak. Dah, oh, itulah mak dulu 120 hari. Dah, sebab mak tak tahu juga. Jadi kena ingat, balik beritahu, kita dah tahu, kena bagi tahu adik-beradik kita, isteri kita, saudara-saudara kita, sepupu sepapak kita, anak-anak kita. Darah nifas tempoh maksimum dia ialah 60 hari sahaja. Selepas 60 hari dia bukan darah, dah dikira bukan darah nifas dan dia wajib solat. Tu darah nifas. Kalau darah haid berapa hari? Ulang balik. Darah haid berapa hari tadi? 15 hari. Darah haid 15 hari, tempoh minimum 24 jam. Darah nifas 60 hari, tempoh minimum dia sekelip mata. Okey, selesai Berdasarkan kajian, okey ni tadi baca dah. Perkara haram disebabkan nifas. Para ulama telah sepakat tentang hukum nifas adalah sama dengan semua yang hukum berkaitan dengan haid, sama je. Yang diharamkan ketika haid diharamkan juga ketika nifas. Okey. Boleh Yang tu senang. Mana tak boleh baca Quran, tak boleh solat dalam keadaan dalam nifas tadi, diharamkan solat, haram baca Quran, haram puasa, haram duduk dalam masjid. Tu sama je perkara yang diharamkan ni, sama dengan hukum yang berkaitan dengan haid. Seterusnya ialah keluar darah ketika mengandung. Tengah mengandung keluar darah. Perempuan mengandung yang keluar darah sehingga sehari semalam, iaitu tempoh minimum haid, dan tidak melebihi tempoh maksimumnya iaitu 15 hari. Darah tersebut ialah darah haid. Berdasarkan pendapat yang lebih jelas, justru mereka hendaklah meninggalkan solat, puasa dan semua yang haram atas perempuan haid. Orang mengandung, seperti mana yang kita sedia maklum, orang mengandung ni tidak datang haid, kan? Normalnya macam tu. Tiba-tiba wanita yang mengandung ini, kandungan contohlah, kita ambil kandungan dia dalam 5 bulan, 6 bulan, tiba-tiba keluar darah. Dan keluar darah itu melebihi tempoh minimum haid, iaitu lebih daripada 24 jam dan kurang daripada 15 hari. Maka itu dikira darah haid. Walaupun dia sedang mengandung. Keluar, tapi dengan dia syarat dia dua tadi. Darah yang keluar ketika perempuan sedang mengandung, okey, darah yang keluar ketika perempuan sedang mengandung, dua syarat. Yang pertama, mestilah melebihi tempoh minimum haid 24 jam dan kurang 15 hari. Lebih 24 jam, kurang 15 hari, maka itu dikira darah haid dan dia diharamkan hukum yang berkaitan, seperti mana hukum yang berkait dengan haid. Haram solat, haram puasa, haram baca Quran, haram masuk masjid, haram setubuh. Dia dikira sebagai darah haid. Kalau kurang daripada 24 jam, bukan darah haid. Kalau lebih 15 hari, yang selepas 15 hari tadi, bukan darah haid dah. Faham Kena ingat betul-betul, insya-Allah.
Sekiranya darah yang keluar kurang daripada tempoh minimum haid atau melebihi tempoh maksimumnya, maka darah yang terkurang dan terlebih tempoh itu dianggap darah penyakit. Betul lah, macam saya kata dia. Kalau kurang, dia bukan darah haid. Kalau lebih 15 hari, yang selebih 15 hari yang masuk hari ke-16 itu ada lagi darah, maka 16 hari yang ke-16 itu dikira sebagai darah haid. Manakala hukum solat dan ibadah yang lain baginya adalah berdasarkan keadaan itu. Tengok kalau darah tadi dikira sebagai darah haid, maka hukum dia, hukum solat, hukum puasa dia diharamkan seperti mana hukum orang yang datang haid. Kalau darah dia kurang daripada 15 hari dan lebih daripada 16 hari itu, 15 hari itu kurang daripada 24 jam dan lebih 15 hari, maka dia darah istihadah. Dia dihukumkan sebagai hukum sebagaimana yang berkaitan dengan orang yang datang darah istihadah. Maka dia kena wajib buat solat, wajib puasa dan sebagainya. Pendapat lain, ada pendapat lain pula mengatakan bahawa darah yang keluar semasa mengandung, walau apapun keadaannya, bukan darah haid tetapi hanyalah darah penyakit. Ini kerana kandungan tersebut akan menutup laluan keluar haid, sebagaimana kebiasaan yang berlaku di kalangan perempuan mengandung. Namun kedatangan haid ketika itu tidak mustahil tetapi jarang berlaku. Jarang berlaku. Ada pendapat lain. Tapi pendapat pertama tadi pendapat yang jelas, yang lebih jelas, yang lebih jelas, yang dikira sebagai darah haid itulah pendapat yang lebih jelas. Tempoh mengandung, tempoh minimum 6 bulan. Tempoh minimum 6 bulan. Ia berdasarkan kepada 2 ayat Al-Quran, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Sedang tempoh mengandungnya berserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Wa fisaluhu fi amain, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Apabila tempoh mengandung dan menyusu 30 bulan dan tempoh menyusu saja ialah 2 tahun, maka tempoh mengandung adalah 6 bulan, dan itulah tempoh minimumnya. Ini bermakna perempuan yang melahirkan anak dalam tempoh kurang daripada 6 bulan selepas berkahwin dan anak itu hidup, nasab anak tersebut kepada bapanya tidak sabit. Ini bab nasab, dia pergilah. Tadi bab beranak, darah nifas, mengandung, mati. Ni ada bab mati depan ni. Tempoh mengandung seorang perempuan dalam mazhab Syafi'i 6 bulan minimum. Okey. Perempuan yang melahirkan anak dalam tempoh kurang 6 bulan selepas berkahwin. Mana dia berkahwin 4 bulan, beranak. Ataupun dia berkahwin 5 bulan, bersalin. Tak sampai 6 bulan berkahwin, dia bersalin. Okey. Jadi anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada bapanya, suami perempuan tadi. Walaupun dia kata saya dah berkahwin, anak ni lahir masa dalam perkahwinan saya dengan suami saya, tapi perkahwinan anak itu lahir dalam tempoh tak cukup 6 bulan perkahwinan, umur perkahwinan. Usia perkahwinan tak sampai 6 bulan, anak tu keluar. Maknanya anak tu dah keluar awal, maknanya anak perempuan ini dah mengandung awal lagi. Okey. Kalau kata 9 bulan ataupun kalau kata 7 bulan, maknanya sebelum kahwin, 2 bulan sebelum kahwin tu perempuan tu dah mengandung. Maknanya kahwin 4 bulan ataupun kahwin 5 bulan bersalin, tak cukup 6 bulan, maka anak tersebut tidak boleh dinasabkan dengan bapaknya, dengan lelaki suami perempuan tadi lah. Tak boleh dinasabkan, dia dikira sebagai anak tidak sah taraf. Tempoh biasa, tempoh mengandung yang biasa ialah 9 bulan berdasarkan kepada keadaan sebenar yang berlaku pada keseluruhan kaum wanita. Mereka biasanya melahirkan anak selepas 9 bulan atau kurang beberapa hari dari masa mula mengandung. 9 bulan ataupun kurang beberapa hari. Sekarang senang, kita pergi klinik, kita boleh cek dah. Cek berapa bulan, doktor tahu dah. 2 minggu dah.
Masuk 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, nak tengok gender pula. Tahu dah lelaki perempuan. Dah, lelaki perempuan adalah setengah. Dapat tengok dah kembar. Kan? Sekarang senang. Sekarang dikira lebih senang. Melahirkan, biasanya mereka melahirkan anak selepas 9 bulan atau kurang beberapa hari dari masa mula mengandung. Tu kebiasaan lah, tempoh biasa. Dah, kita 9 bulan, kadang-kadang 2 minggu awal. Dah, kadang ada setengah orang perempuan tu seminggu awal. Ada setengah lagi overdue pula. Dah, overdue pula, lebih lagi. Patutnya 10 hari bulan, 15 tak beranak lagi, 19 tak beranak lagi, 20 tak beranak lagi. Pening kepala dah suami. Dah, buat semayang ajak dah lah. Buat semayang ajak, buat minta ni dan sebagainya. Jadi suami susah hati. Dah, setiap kali kita orang lelaki kan, abang nak? Orang lelaki ni setiap kali isteri dia mengandung, isteri nak bersalin, dia susah hati. Susah hati tu Cik Alik. Susah hati kita, orang lelaki. Susah hati sebab yang pertamanya, kalau ditakdirkan umur isteri dia ni tak panjang. Sebab bersalin ni berhadapan dengan hidup dan mati. Risiko dia 50-50. Isteri tu 50-50, anak sama 50-50. Dah. Jadi suami-suami ni biasanya dia susah hati. Susah hati tengok isteri nak beranak. Dah, siang malam dah, ya Allah aku selamatkanlah. Biarlah isteri aku, mudahkanlah urusan dia. Dah, dibimbangi takut umur dah panjang, nak cari hak boleh ganti tempat dia tu susah. Gitu. Nah, kalau isteri kita meninggal dunia, ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala ditakdirkan isteri meninggal dunia, nak cari yang boleh ganti tempat dia tu, nak sama dengan dia tu memang tak ada dah dalam dunia ni. Nak ambil seorang lagi bubur tepi, samalah awak dengan dia, tak sama dah. Jadi antara kata-kata semangatnya itulah. Kuatkan semangat. Sebab awak satu-satunya wanita dalam dunia yang ada macam awak, tak ada dah. Kena abang Nasli kot nak boleh pula seorang lagi, insya-Allah. Cik Malik pun. Okey. Tempoh maksimum dia menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tempoh paling lama mengandung ialah 4 tahun. Paling lama tu. Biasa minimum berapa bulan ni? 6 bulan. Minimum 6 bulan daripada umur usia perkahwinan. Kebiasaannya 9 bulan. Ada yang kurang beberapa hari, ada yang lebih beberapa hari. Maksimum menurut pendapat Imam Syafi'i, tempoh paling lama mengandung ialah 4 tahun. Tempoh ini walaupun tidak mustahil, tetapi amat jarang berlaku, dan berdasarkan itulah Imam Syafi'i memberikan pendapatnya. 4 tahun dalam perut. Cuba bayang, 4 tahun dalam perut, keluar daftar tadika. Dalam perut Abang Rasli tu banyak tahun dah juga. Dalam perut saya pun banyak tahun dah juga. Jadi itulah tempoh dia. Minimum dia 6 bulan dari usia perkahwinan. Kebiasaan dia 9 bulan, kurang beberapa hari dan ada yang lebih beberapa hari. Dan tempoh maksimum menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah 4 tahun. Tempoh mengandung. Bukan tempoh beranak, tempoh mengandung 4 tahun maksimum. Walaupun ianya tidak mustahil, tetapi boleh jadi ianya berlaku dan jarang-jarang berlaku. Okey. Bersalin. Habis dah bersalin dah? Okey, bersalin, mengandung. Okey. Meninggal dunia. Mati. Meninggal dunia ni bahasa yang orang kata bahasa sopan lah. Bahasa orang kata bahasa biasa, bahasa yang lembut, lemah lembut. Kita ni kan orang Melayu terkenal dengan budi bahasa, cakap lemah lembut. Cuba kita tanya orang, dia mati bila orang tu? Marah tak orang? Marah. Bila dia meninggal? Gitu. Bila orang tu meninggal dunia? 2 hari lepas. Dimaklumkan bahawasanya sekian-sekian telah mati. Jadi nampak tak cantik. Orang Melayu dia ubah, dia tambah meninggal dunia. Padahal istilah bendanya yang sama saja. Mati ni dalam bahasa Arab disebut mati. Mat. Mat.
Mati bahasa Arab. Nah, macamlah kita kalau ada orang meninggal dunia, kita tanya bila nak simpan kan. Simpan jenazah tu lah. Bukan ambil simpan buah dalam peti beku dah. Simpan tu maksudnya nak ke bumi lah. Bila nak simpan jenazah ni, bila pukul berapa nak ke bumi. Dah. Kan ada orang tanya, pukul berapa tanam dia? Kambuh pukul apa kambus? Nah, sama dia tanam kambuh. Betul tak? Jadi nak nampak lebih baik dan lebih, orang kata lebih cantik, gunalah istilah-istilah. Okey, begitu juga dengan meninggal dunia. Apabila seorang Muslim meninggal dunia, mayatnya menjadi fardu kifayah dimandikan oleh orang Islam. Ini bererti jika ada sesiapa dari kerabatnya atau orang lain memandikannya, gugurlah tuntutan fardu tersebut daripada yang lain. Fardu kifayah ni cukup dalam satu tempat tu sekurang-kurangnya seorang boleh buat. Tak perlu semua orang kena buat solat jenazah, urus jenazah. Berbeza dengan fardu ain. Fardu ain ni untuk individu, setiap orang kena buat. Saya kena puasa, Abang Rosli kena puasa, Lin kena puasa, semua orang setiap dia kena puasa. Kena solat individu. Dia tuntutan individu. Adapun fardu kifayah ini ialah tuntutan yang mana cukup di dalam satu kawasan, satu tempat itu ada seorang yang boleh menguruskan ataupun yang tahu yang berkaitan dengan fardu kifayah. Begitu juga dalam bab meninggal dunia ini, menguruskan jenazah, memandikan jenazah itu dan mensolatkan jenazah itu termasuk dalam fardu kifayah. Okey. Sebaliknya pula, semua orang Islam akan berdosa jika tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang memandikan jenazah tadilah. Kalau dalam kampung tu seorang pun tak ada, semua berdosa. Fardu ambil orang luar ni di kampung luar. Yang kampung kita ni tak ada seorang pun. Satu kampung berdosa. Sebab tu kena tahu, kena belajar sekurang-kurangnya dalam satu kampung, satu kawasan, satu mukim, satu orang kata perumahan, taman, ada orang yang tahu dan boleh mengurus dan memandikan jenazah. Cukup seorang tak apa dah. Tapi kalau seorang pun tak ada, semua tak ada orang pandai, maka satu semua orang, dia kata ni, tidak seorang pun di kalangan mereka orang yang sekiranya pula semua orang Islam akan berdosa jika tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang memandikannya. Okey. Orang yang memandikan mayat wajib berniat memandikannya, walau bagaimanapun hal demikian adalah selain mati syahid. Mati meninggal dunia yang biasa ni, mati sakit jantung, mati COVID. Kalau tengok sekarang ni kan, meninggal dunia mati ni mengejut kan, nombor 40, 39, 35. Jadi sebab tu nak tunjuk kepada kita bahawasanya mati ni dia tidak mengenal usia. Sebab tu kita kena latih diri kita, praktis letak dalam mindset kita, taubat ini tidak mengira masa. Selagi mana matahari tidak terbit dari arah barat, nyawa tidak berada di halkum, maka pintu taubat masih terbuka. Dan bertaubatlah setiap masa. Bertaubatlah, minta ampun dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Jangan kira tak apalah, tunggu aku tua sikit lah. Sekarang ni kita enjoy dulu. Nanti umur 45, life begin at 40 kan. Life begin at 40, before 40 pass away. 39, sehari lagi nak masuk 40, nak celebrate birthday. Okay, malam ni kita party. This is my last birthday. Okay, malam ni nak sambut birthday ni. Esok umur 40 dah. Esok saya nak berubah total 360. Totally berubah. So, dunia-dunia ni, lagu-lagu ni tak ada dah. Malam ni last. Nak lagu-lagu malam ni. Tak ada bertaubat, na'udzubillah min zalik, tengah-tengah parti, kena serangan jantung, meninggal dunia. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu nak bertaubatlah tanpa mengira masa dan waktu. Sebab tu kalau yang sebaiknya
setiap pagi, setiap petang, dalam kereta boleh taubat. Tak semestinya kena sembahyang sunat taubat. Minta ampun dengan Allah ni, duduk di bawah kereta, dengan bawah kereta tu, ya Allah aku ampun, Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira, kan? Baca je. Bawa kereta, ya Allah aku ampunkanlah dosa aku, ya Allah banyak dosa aku di pejabat hari ni, duk mengata orang tu, mengata orang ni, malukan orang tu, malukan orang ni, menyusahkan orang tu, menyusahkan orang ni, ampunkan dosa aku, ya Allah. Kalau kita dosa dengan Allah Ta'ala, kita tak apalah, kita boleh minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kalau dosa kita dengan manusia, kita kena beritahu manusia tu tadi. Kalau saya mengumpat Abang Rosli ni, tak, balik kerja, Allah, aku mengumpat Abang Rosli. Esok kena datang ataupun Abang Rosli telefon Abang Rosli, saya nak minta maaf ya, sebab tadi saya ada mengumpat Abang Rosli ni. Saya mengata macam-macam, kau punya. Nah, Abang Rosli kata, tak apa Ustaz, see you in Allah kau. Oh, nah, jangan Abang Rosli macam tu dah. Jadi maafkan. Kita kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah ni. Cuba bayangkan dalam hidup kita buat zalim ke orang, kita menyusahkan orang, kita menjatuhkan air muka orang, kita membuka air orang, kita mengumpat orang, kita fitnah orang, sebar fitnah orang, cakap orang ni jahat. Kita satu inston tahu dia ni jahat. Bila kita nak minta maaf dengan dia? Bila? Rasa-rasa bila kita nak minta maaf dengan dia? Sebab esok-esok akhirat, benda tu akan dibangkitkan di akhirat. Wajib, mesti Allah akan bangkitkan. Masa tu tak ada lawyer, tak ada peguam. Dah. Carilah mana-mana lawyer yang hebat pun tak akan boleh. Dan tidak ada peguam bela masa tu. Tak ada orang yang boleh membela. Buku catatan amalan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan buku catatan kita. Allah tunjukkan, ni buku catatan amalan baik dan buruk kamu. Semak. Kita pun semak. Allah tanya, betul tak apa yang ada dalam buku? Betul ya Allah. Sedikit pun kita tidak nafikan, tapi nak menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adil. Dia suruh kita cek dulu. Nak tunjuk bahawasanya Allah ni adil, Allah kata cek dulu buku. Betul tak apa yang ada dalam buku? Betul tak seperti mana yang kamu buat atas dunia dulu? Betul ya Allah. Dosa banyak ni, betul. Dosa betul. Pahala betul. Tak ada nak nafi-nafi, tak ada nak dakwa-dakwi, tak ada. Nah, masa itulah kita dicari oleh orang-orang yang pernah kita buat aniaya, orang yang pernah kita fitnah, orang yang pernah kita zalim, orang yang pernah kita mengumpat dan sebagainya. Nah, terkapai-kapai kita. Bankruptcy. Itulah hari yang di mana manusia sebenar-benarnya bankrupt. Pahala kita bagi kat dia, dosa dia kita ambil pula. Nak minta ampun dengan Allah. Allah kata kalau Tuhan ni ampun, dia reda, tak ada masalah. Kalau Tuhan punya badan tak reda, dia nak pahala kamu kena bagi pahala kamu. Tak cukup dah pahala, habis dah pahala kita. Allah Ta'ala kata, okey, dosa kamu banyak lagi. Banyak ya Allah. Dosa kamu bagi kat dia pula. Kehidupan, itulah gambaran kehidupan di akhirat esok. Sebab atas dunia ni, kita hidup atas dunia ni sekejap sangat sahaja. Kita tidak akan hidup kekal. Kita tidak akan hidup selama-lamanya atas dunia ni. Tidak. Nabi kata, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60 70. 60 70 antara tu 61 62 63 lebih bonus. 75 tu bonus bonus. Dah kalau kita sekarang ni, kalau kita hari ni kira kalau yang penjawat awam ni, kalau sempat dengan pencen macam umur macam saya, umur 40 tahun ni, umur tahun depan umur 40. Kalau sempat dengan pencen umur 60 tu, kira something dah tu. Maknanya umur ekstra dah tu. Takut tak sempat je. Sebab kebanyakan kalau tengok dunia hari ni, yang meninggal umur 40, 45, muda-muda, semua muda-muda. Jangan kata tua baru tua nanti dah pencen, nanti saya pergi masjid, saya insaf dan sebagainya. Saya tak mengata orang dah, saya tak mahu dah duduk mengata orang ni. Dah umur 60 mengata orang apanya, duduk di masjid baca-baca Quran lah pula dia kata. Tak hati umur 60.
Umur 40 meninggal, umur 20 meninggal. Hak tak beranak lagi dalam perut pun meninggal ke. Nah, jadi meninggal dunia. Jadi itulah, setiap yang hidup ini pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti mati. Tak kira siapa, pokok mati, tumbuh-tumbuhan mati, binatang mati, manusia kita mati. Yang nak berhadapan dengan mati, yang paling kita takut apabila kita nak berhadapan dengan kematian. Kalau kita tidak ada persediaan. Bila kita tidak ada persediaan untuk berhadapan dengan kematian, datang malaikat maut nak ziarah kita ni, datang malaikat maut. Kalau kita orang yang beriman, orang yang soleh, didatangi malaikat maut, malaikat Israel akan mendatangi kita dalam keadaan yang sangat baik. Kalau kita bukan orang yang soleh, kita orang yang ahli maksiat, yang tak solat, yang tak puasa, yang banyak buat kemungkaran dan sebagainya, maka datang dalam keadaan wajah yang cukup mengerikan. Maknanya bila kita dalam keadaan sakaratul maut tu, datang malaikat maut dalam keadaan mengerikan, maka ketahuilah bahawasanya itulah gambaran kita dah boleh tahu dah di mana tempat kita di alam akhirat. Na'udzubillah min zalim. Nah, kita minta dengan Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik. Jangan kau matikan kami dalam keadaan mati yang tidak baik, dalam keadaan mati yang su'ul khatimah, pengakhiran yang tidak baik. Matikan kami dalam keadaan pengakhiran yang baik. Minta doa tu semua. Minta doa tu, sentiasa minta doa tu. Biarlah doa tu sentiasa bermain di bibir mulut kita. Nah, kerana dibimbangi kita takut bila berhadapan dengan kematian. Nah, kita mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, tuan-tuan dan puan-puan. Risau takut, ya Allah. Nah, tak boleh nak bayang. Masa tu nyawa dah berada di halkum kita. Bila nyawa berada di halkum, masa tu kita sudah berada di antara dua alam. Kata ulama, pada masa tersebut, dalam keadaan sakaratul maut itu, manusia yang dalam keadaan sakaratul maut itu, dia berada di antara dua alam. Alam barzah dan alam dunia. Dia dah terbayangkan, dia dah dinampakkan keadaan. Kalau dia soleh, inilah gambaran ataupun bayangan alam barzakh ni. Dah diberikan kelebihan, masuk dalam kubur, esok-esok diluahkan kuburnya. Ruh orang-orang yang soleh diangkat ke langit. Ruh orang-orang yang soleh dicabut, malaikat Israel cabut nyawa, angkat ke langit. Sampai di langit yang pertama. Ni masih mati, dah ke bumi gini. Bila ruh dah dicabut, ruh dah dicabut oleh Israel, oleh malaikat Israel, malaikat Israel akan bawa naik ke langit ruh orang yang soleh. Naik di langit pertama, ditahan spot check oleh penjaga, malaikat yang menjaga langit. Siapa yang kamu bawa ni? Dia tanya. Nama dia sekian. Si fulan bin si fulan. Nama yang digunakan, yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama seperti mana nama yang kita guna hari ni. Kalau mak kita namakan kita dengan Abdullah, nama itulah yang akan digunakan di akhirat dan sampai bila-bila. Nama, okey, dia ni si fulan bin si fulan. Cek dalam senarai. Tak ada. Tak ada. Na'udzubillah. Tak boleh lepas. Cek dalam senarai, ada. Terus naik. Dibawa ke satu tempat. Dibawa ke satu tempat yang namanya Illiyin. Ruh orang-orang yang soleh dibawa ke satu tempat yang namanya Illiyin, tempat yang mulia. Tempat Illiyin ni dibawa ruh orang-orang yang soleh.
kemudian dibawa turun masuk dalam alam barzah. Pada masa itu dah ziarah menziarahi. Kalau menurut ulama, orang yang mati yang berada di alam barzah ini, ruh-ruh orang yang soleh ini, mereka ziarah menziarahi antara satu sama lain di alam barzah. Dia bukan mati kerah duduk situ. Nah, kita jangan tengok jasad yang dikebumikan itu. Jasad tu tak ada apa dah. Dah merepuk habis tinggal bangkai je. Tak ada apa, zero. Kita tengok orang yang mati ni dia tidur. Dah di pembaringan, duduk relax gitu. Dah. Ruh dia, kalau orang-orang yang soleh, dia menziarahi antara satu sama lain. Datang ruh orang-orang soleh yang lain ni, yang kenal dia, datang bila sampai baru setengah jam je. Kenal dah anak saya macam mana keadaan dia, anak saya tu. Dia bertanya seolah-olah gitulah. Tak, bersembang, bercakap-cakap, ziarah menziarahi antara satu sama lain. Sehinggalah sekumpulan datang berbondong-bondong, ruh-ruh orang-orang soleh yang dah meninggal awal-awal dulu, datang kepada orang yang baru mati tadi ni. Bertanyakan khabar, apa cerita dunia sedang berlaku, apa yang sedang berlaku di dunia. Anak aku macam mana kalau dia kena anak. Saudara aku macam mana, mak ayah aku macam mana, isteri aku macam mana. Tanya. Sehinggalah dikatakan datang, kemudian ada yang mengatakan cukuplah, jangan dah tanya banyak. Tinggalkan dia sudah penat tadi dengan sakaratul maut, biar dia berehat. Ruh orang yang soleh, alam barzah, dia akan berada di salah satu taman daripada taman-taman syurga. Atau ada pun ruh orang yang tidak soleh, ruh orang yang tidak beriman ini, dalam kubur di alam barzah itu, dia sudah menerima azab, seksa, dan ia dikatakan sebagai salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang tak solat, yang tak puasa, yang tak semayang, yang tak bayar zakat, yang zalim, yang nanya orang, yang macam-macam, yang buat kemungkaran, yang tak tutup aurat dan sebagainya. Semua tu akan diperhitung dan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sementara hidup inilah perbaiki diri kita, perbaiki hidup kita setiap masa. Jangan tangguh. Jangan pernah ada satu benda. Kenapa dalam pekerjaan kita tak tangguh kerja kita? Kita seorang pekerja yang baik, kita seorang pekerja yang cemerlang, pekerja yang sangat committed dengan kerja yang diberikan, tugas-tugas yang diberikan oleh ketua kita. Bos suruh buat paper, bos kata okey, dalam masa seminggu saya nak paper ni 2 hari bos. Seminggu cukup lama lah. Saya rasa tak committed lah kalau buat kerja sampai seminggu ni. Nak buat paper sampai seminggu. Kita pula cakap kata dengan bos kan. Sebab kita bagus, kita tak suka menangguh kerja. Ada kerja kita buat. Kenapa dalam bab nak ubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak menangguh-nangguh. Sedangkan tugas yang kita buat hari ni, paper yang kita tak tangguh tadi, paper yang kita buat tadi, kerja-kerja yang kita selesaikan tadi, hanya bersifat sementara saja. Berapa lama orang nak guna kerja kita tu? Bersifat sementara atas dunia ni sahaja. Sedangkan perubahan kita untuk menjadi yang lebih baik di sisi Allah itu kekal selama-lamanya, selama-lamanya kekal. Kita nak tutup aurat, benda tu kekal. Kita buat dosa, benda tu, dosa tu akan bertemu dengan kita di akhirat esok. Yang mana kedudukan orang macam ni kekal di sini. Orang macam ni di sini kekal. Ada yang baik, ada yang buruk, ada syurga, ada neraka. Sebab tu saya sentiasa menasihati diri saya, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama kita perbaiki diri kita. Janganlah kita tangguh. Memang kita tidak boleh, kita tidak kata kita ni maksum, tak boleh. Kita manusia biasa yang sentiasa melakukan kesilapan dan kesalahan.
Nah, kita manusia biasa. Allah, dia ni cakap sedap lah, sekarang mengutuk orang ke. Nah, masa ni sedap cakap, dia pun tak betul juga. Saya pernah tengok dulu dia macam ni. Esok tengok ni, hari ni dia mengajar, esok dia mengutuk orang pula. Tak, contoh, hari ni nak nasihat orang, esok dia pula buat salah, buat dosa. Tak, kita memang manusia, kita tak boleh lari daripada dosa dan kesilapan. Macam-macam mana pun kita kena berubah. Kita kena mohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat, istighfar. InsyaAllah lama-lama satu istu ni dah ingat dah Sayyidul Istighfar ni. Dan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita semua boleh ingat dah, insya-Allah kita semua duduk dalam syurga. Sebab tak ada dah tempat yang lebih baik. Dunia tak baik. Ada kereta mewah, ada rumah besar, ada anak ramai, ada isteri comel, isteri ramai, bang Asli Nah, tidak baik dan tidak kekal. Kerana isteri yang cantik itu hanya cantik sehingga umur 20, 50, 30 ke? Nah, 30, 40 dah, 40 tu kurang dah tengok. Sedih kan? Suami kita juga. Isteri tengok suami umur 20, segak sadar. Umur 40, handsome lagi. Umur 45, tengok kepok, handsome lagi kepok daripada abang dia. Nah, gitulah. Kerana ianya bersifat tidak kekal. Muda tak kekal, pasti akan tua. Kaya tak kekal, pasti akan miskin. Sehat tak kekal, pasti akan sakit. Hidup tak kekal, sebab pasti akan mati. Letak dalam diri kita, hati kita, tekad betul-betul, kita yakin, buat betul-betul. Bina satu keyakinan baru. Ya Allah, ya Tuhanku, bantu aku nak bertaubat, aku nak berubah. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, bantu aku nak bertaubat, aku nak berubah. Aku nak bertaubat, aku nak berubah. Aku nak bertaubat, aku nak berubah. Ya Allah, Tuhanku, bantu aku. Ya Allah, bantu aku. Ya Allah, beri kekuatan. Kerana yang memberi kekuatan kepada kita itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang memberi kekuatan untuk kita berubah menjadi yang lebih baik. Dalam bab aurat, bab solat dan sebagainya. Nah, tak tahu, tengok. Sekarang senang, boleh buka Google, buka YouTube, kitab-kitab PDF dan sebagainya. Belajar daripada guru-guru yang mengajar di YouTube dan sebagainya. Banyak yang boleh digunakan, kita jadikan sebagai platform untuk kita menuntut ilmu. Macam mana kaedah menutup aurat yang betul, cara dia macam mana, orang lelaki macam mana, orang perempuan macam mana, batas-batas aurat dekat mana. Dan saya pakai seluar 3 suku. Seluar 3 suku yang tutup pada lutut kan. Tutup dah aurat. Kalau menurut mazhab Syafi'i, dan pendapat jumhur dalam mazhab Syafi'i, dah pusat sampai lutut orang lelaki. Nah, orang perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Tengoklah tu, boleh belajar. Slow. Perbaiki. Jangan malu dan jangan tangguh. Tu saja. Jangan malu untuk berubah, kerana malu untuk berubah ini akan membawa kebinasaan kepada kita. Kita malu kepada orang, takut orang kata kita, alah poyo kan. Sekarang datang kerja pakai jubah lah, tudung labuh lah, tak sesuai lah. Biarlah orang nak kata apa pun, yang penting urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala selesai. Nah, sebab manusia ini tidak akan pernah senang melihat kita berubah untuk menjadi baik. Kawan yang baik, dia akan bangga dan suka bila kita berubah menjadi baik. Tapi orang yang tidak suka dengan perubahan kita ke arah kebaikan, maka dia bukan seorang kawan yang baik. Walaupun dia ahli keluarga kita pun sekali. Ingat itu.
Janganlah kita malu dengan orang. Allah malu, orang takut, orang kata esok malam ni pergi KL, jalan tar, beli jubah, beli tudung labuh. Esok aku nak pergi kerja, aku nak pakai pakaian ni, aku nak ubah pemakaian aku. Contohlah. Nah, beli dah, balik. Sampai di rumah, bisikan-bisikan datang. Kau tak malu ke orang nak kutuk kau esok? Kau betul ke dah ready ni? Lagi kau masuk pejabat, orang kutuk kau, memang aku rasa boleh berhenti kerja kau ni. Nah, memang kena bahan kau. Diorang siap masuk dalam grup satu instun lagi jadi. Ustazah, kau tak malu ke orang nak menganjing kau, panggil kau lalu pergi je sini, orang panggil kau ustazah, orang pergi situ, orang panggil kau ustazah. Tak malu ke nanti? Kau fikir betul-betul dulu. Ya tak ya juga. Kita pun dah mula dah. Biarlah pakai untuk nanti pergi majlis-majlis kenduri ke apa dah lah. Tak jadi dah. Tewas dengan sebab kita malu dengan orang. Kenapa kita nak malu dengan orang lain? Sedangkan ini urusan kita, individu kita dengan Allah. Kenapa kita nak malu dengan orang lain yang membuatkan kita ni memilih jalan yang tidak walek, jalan yang tidak, tempat yang tidak baik. Kalau kita malu dengan orang, malu untuk buat maksiat, itu satu benda yang baik. Tapi malu untuk buat kebaikan, itu sebenarnya satu benda yang tidak baik. Kita malu dengan orang untuk kita nak buat baik, tapi kita malu dengan orang. Itu satu benda yang tidak baik. Sebab kita bukan menunjuk-nunjuk. Kita bukan nak riak. Kita pakai tudung labuh, kita pakai baju yang besar, kita pakai pakaian yang orang kata menutup aurat yang sempurna. Bukan niat kita nak jadi ustazah, bukan. Nah, itulah tanggapan, itulah yang dikatakan akhir zaman ini fitnah yang begitu kuat, yang begitu hebat, yang susah untuk dihadapi oleh orang Islam, orang beriman, yang dijanjikan oleh Allah. Kerana fitnah-fitnah yang hebat macam ni lah yang menyebabkan ramai orang tidak mahu berubah. Jadi kita kena set bahawasanya ni adalah fitnah. Aku hidup di zaman fitnah, aku kena kuat. Aku tak boleh rasa malu untuk aku ubah diri aku jadi yang lebih baik. Walaupun orang nak kata nak jadi ustazah ke, nak jadi apa ke, nak jadi ustaz ke, Allah, Abang Rosli tak pernah pakai jubah, hari ni pakai jubah, pakai serban, pergi masjid. Nah, contohlah bukan Rosli di Nicaragua ke mana dah. Nah, tak pernah pakai jubah, nak pakai jubah malu, nak pakai serban malu. Nah, sebelum ni pakai seluar pendek, nak pakai seluar panjang segan. Kawan-kawan kata, kenapa pakai seluar panjang tiba-tiba ni? Apa poyo sangat kau ni? Pakai seluar panjang. Tak pernah aku tengok kau pakai seluar panjang. Kita jadi malu. Tak apalah kalau gitu. Tak apalah. Seluar panjang ni guna untuk pergi masjid je lah. Nak keluar rumah apa-apa semua pakai seluar pendek. Dah tutup aurat. Kita malu dengan sebab, sedangkan kita kena ingat bahawasanya sebenarnya kita lupa bahawasanya dosa yang kita buat itu akan meletakkan kita di satu tempat yang tidak baik. Diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kita tidak tutup aurat, tapi kita pilih untuk diazab kerana kita malu. Pilihan yang tidak bijak lah dia lagi. Kita membuat pilihan yang tidak bijak, azab dan malu. Kita nak pilih yang mana? Kalau kita pilih rela malu sekejap dengan manusia, janji aku tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pilihan yang bijak. Kalau kita memilih aku rela diazab oleh Allah daripada dikutuk oleh manusia, itu pilihan dan tidak bijak. Kita kena fikir macam tu. Kita nak buat sesuatu, yang ni diazab Allah, yang ni aku dikutuk manusia. Pilih nak mana? Nak diazab Allah ke nak dikutuk manusia? Kalau kita nak rela dikutuk oleh manusia, kita terlepas daripada azab Allah. Kalau kita rela diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita terlepaslah daripada kutukan manusia. Tapi kena ingat, kutukan manusia tadi, hinaan manusia tadi, orang sekeliling kita tu sementara je. Orang tak bercakap pasal kita sampai 20 tahun di pejabat. Jumpa hari ni ustazah, jumpa esok ustazah, jumpa lusa. 50 tahun duduk di pejabat tu, ustazah tak ada. Manusia ni dia bersifat cepat bosan.
Dia ada isu lain, dia tak cara dah kita. Dia cepat bosan. Manusia ni cepat bosan. Cepat bosan dan tidak pernah puas. Dapat kereta, nak pakai Bentley, dapat Bentley, pakai Bentley, tengok Ferrari, nak Ferrari pula. Dia cepat bosan. Itulah manusia. Jadi kalau kita nak dahulukan manusia, kemudian untuk memilih azab Allah, itu satu pilihan yang tidak bijak. Sebagai kita, sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, biarlah orang nak kutuk apa pun, kita kena set orang yang kutuk kita ni, dia takkan kutuk sampai bila-bila. Takkan seumur hidup dia akan kutuk kita sampai dia dah pencing pun, dia duduk kutuk kita lagi. Saya kata Tazah berapa? La ilaha illallah puan. Saya pakai jubah ni 20 tahun dah di Insto ni. Daripada saya masa tahun pertama saya pakai sampai sekarang ni, puan duk panggil saya Ustazah sebab jubah tu lagi ke? Dah, dia tak ingat dah. Dah cukup dah. Habis-habis pun seminggu je orang bercakap. Selepas seminggu kita akan rasa selesa dengan diri kita sendiri. Mula-mula memang susah, malu, segan, takut orang kata, takut orang kutuk, takut orang menganjing kita, hina kita, peli kita. Mula-mula dia. Tahanlah seminggu, 2 minggu, habis dah. 2 minggu maksimum dah. Orang tak mau bercakap dah. Cakap dengan dia macam tak, kutuk dia pun tak ada respon. Macam kutuk kayu, kutuk pokok-pokok. Buat apa nak kutuk dia dah, kita cari orang lain pula untuk dikutuk. Memang kerja dia macam tu. Cukup. Jadi gitu. Jadi kita kena dalam kehidupan kita, seperti mana yang kita baca tadi dalam kitab ni, dia cerita tentang bab meninggal dunia. Meninggal dunia ni fardu kifayah bagi orang yang nak menguruskan, memandikan jenazah orang meninggal dunia. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi begitulah, kita kena ingat bahawasanya kita akan mati. Kita akan mati dan kita akan berada di alam yang lebih lama lagi berbanding dengan alam yang kita hidup daripada hari ini. Kalau di dunia kita boleh hidup 40 tahun, alam barzah berganda-ganda lagi tempoh dia. Alam pada mahsyar berganda-ganda lagi tempoh dia. Syurga, neraka selama-lamanya. Jadi setiap alam ni dia berbeza-beza, InsyaAllah. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah cukup setakat ni lah untuk hari ni. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat manfaat daripada perkongsian ini, InsyaAllah. Dan saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir.